Alhamdulillah. Kita berada pada hari ini dan menariknya di Telegram kita minta semua update di Telegram ya, di CJ. Betul tuan. So dia ada function tadi ada boleh angkat tangan. Saya tengah cari function tu. Kalau tak ada maksudnya tak update lagi. Belum update lagi tu ya. Ni Al dia tengah angkat tangan, so saya bagi dia bercakap. Yes, sila. Assalamualaikum Al. Kena unmute dulu. Al-Azhari. Yes. Mana tuan akan nampak orang angkat tangan lah ya? Betul. Jadi sekarang ni siapa dia secara defaultnya semua orang tak boleh angkat tangan. Tak boleh bercakap, tak boleh unmute. Bila dia angkat tangan, kita akan bagi dia unmute. Dia masih lagi tak boleh cakap, tapi kalau dia unmute dia boleh bercakap. Maksud kalau tidak mic dia warna merah kan. Oh betul. Oh, okey. Faham. Apa? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan bermula daripada sesi malam tadi kita ada recording daripada sesi. Jadi ada yang terlambat datang, ada yang terlepas ke apa ke. Bagi siapa yang nak rakaman nanti kita berikan rakaman lah daripada talk show perbincangan. Pasal ada poin-poin yang bagus yang boleh kita kongsikan kan. Betul. Okey, silakan. Tadi saya ada nampak sahabat-sahabat yang kongsi tajuk. Kat mana? Kongsi tajuk apa? Kan tuan ada minta cadangan apa kita nak berbicara kan. Okey, tajuk kali ni saya bagi macam tu je lah. Tapi sekarang ni contohnya saya edit tajuk. So kat atas tu nampak kan perubahan dan Ramadan. Oh, memang saya kena update dulu lah tuan. Kalau tak update tak dapat. Memang tak nampak apa. Tak nampak. So, function-function yang terkini ni untuk yang update Telegram. Jadi siapa yang sedang mendengar sekarang, tolong update dekat iPhone ke, dekat Android ke. Dan insyaAllah lepas tu kita dapat function yang full lah untuk Telegram. Ini baru update 3 hari lepas. Oh, okey. Saya baru keluar hutan. Hutan tak ada Telegram tu. Oh, tak ada Telegram. Baik, tak apa saya mulakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, Tuan Fazrul, sahabat-sahabat Legacy Circle yang bersama-sama dengan kita, yang sudah ada 27 orang yang bersama-sama dengan kita di talian pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita nak mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita untuk masih lagi hidup pada hari ini. Tentunya tak lain tak bukan untuk kita terus beramal. Beramal untuk nak mendapat redha Allah Ta'ala. Beramal untuk nak memastikan kita membawa ramai orang juga untuk nak dapat redha Allah Ta'ala. Bukannya kita hanya seorang-seorang, tapi kita mesti bersama nahnu. Daripada ayat kelima surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami beribadah. Perkataannya kat situ tuan-tuan dan puan-puan adalah kami beribadah. Bukan iyyaka a'budu, bukan a'budu, bukan saya beribadah, tetapi iyyaka na'budu. Dan sambungannya adalah iyyaka nasta'in, hanya padamu kami memohon pertolongan. Alhamdulillah. Oh, semakin ramai yang bersama dengan kita. Tuan Fazrul, saya difahamkan pagi ini kita akan bersama-sama untuk berborak di dalam lagi chat kita ini tentang tajuknya Ramadan, Tuan Fazrul. Ya, perubahan dan Ramadan. Perubahan dan Ramadan. Tentunya dia ada sabit betul-betul dengan better me Tuan Fazrul ya. Bila sebut perubahan dan Ramadan kita, sila Tuan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Coach Jamil, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir online
sekarang ni ada sekitar 30 orang dan mungkin ada lagi yang akan ikut nanti. Dan berita baiknya Alhamdulillah di Telegram boleh kita ada sistem untuk rekod, dan bagi siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan recording bagi sesi kita pada setiap hari, kalau kita rekod lah, insyaAllah kita akan kongsikan nanti. Jadi kalau yang tertinggal, ada yang kata bahawa saya nak tahu tajuk-tajuknya, kita sudah pun cuba pada malam tadi untuk set bagi yang ada laptop dan ada Android, dia boleh ikut rakaman dan juga kita letak marker. Marker ni maksudnya ialah kalau kita ada poin-poin penting, kita letak marker, jadi kita boleh skip audio tersebut, pergi ke tempat yang perbincangan berlaku berbanding yang kita kena dengar setengah jam ataupun 1 jam. Bagi iOS ataupun iPhone, saya nampak macam function tu tak ada lagi. Ya, tak apalah, nanti kalau siapa-siapa ada laptop tu boleh check balik semula. Yang penting ini kita berikan kepada sesiapa yang berminat agar memudahkan lagi lah. Ya. Mungkin ada yang tak berminat, jadi kita tak bekalkan rakaman tersebut. Jadi Alhamdulillah pada hari ini saya nak mengambil peluang untuk berbincang tentang perubahan dan Ramadan. Ringkas saja, ya, mungkin tazkirah ringkas, tadabbur satu ayat. Kemudian kita buka kepada ruang soal jawab, perkongsian pengalaman. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fi suratul Baqarah. Ya, pada ayat yang ke-185, ya, kita bincang tentang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini adalah ayat 185, satu-satunya ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan Ramadan. Ya, ada perkataan Ramadan, Syahrul Ramadan, sebagai satu daripada 12 bulan yang ditentukan oleh Allah SWT. 12 bulan itu bukannya manusia yang tentukan, itu ditentukan oleh Allah SWT. Sebabnya tahun Gregorian pun ada 12, cuma mungkinlah tarikhnya, cara dia lihat, dia berbeza. Nama-nama bulan ini semuanya sudah pun masyhur, walaupun tahun hijrah tak ada pada zaman Nabi, dia wujud selepas itu tahun, ya, tapi bulan dah ada. Bulan haram yang 4 tersebut pun sama juga, Rejab, Muharram, apa lagi? Syafiq, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu sejak tahu 4 bulan tu, terlupa pula. Tapi yang pastinya Rejab adalah bulan haram. Dalam zaman jahiliyah pun mereka tetap juga menghargai, mereka tidak akan berperang pada waktu-waktu ini. Dan perkongsian daripada wacana baru ini ialah iaitu dalam kehidupan kita, kita ada masa dan ada tempat yang Allah angkat. Ada masa dan tempat yang Allah berkati. Contohnya dalam surah Al-Isra, surah 17 itu ayat pertama, Allah berkati Masjidil Aqsa contohnya. Jadi yang angkat tu siapa? Allah. Ya, dan bila Allah angkat ada barakah. Bila Allah angkat kepada Jibril, jadilah ketua malaikat yang membawa wahyu. Yang bila Allah angkat Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir yang bersama Quran, maka ada barakah di situ. Maka dalam Al-Quran paling kurang ada 2 sudut dari segi barakah. Barakah ni maksudnya kebaikan yang banyak, ya, ziyadul khair ataupun thubutul khair. Yang pertama dari segi masa, dari segi tempat, yang kedua dari segi masa. Contohnya kalau kita dapat sembahyang sunat di Masjidil Haram 100,000 kali daripada kita sembahyang dekat masjid negara contohnya, ya. 100,000 kali. Itu sebabnya orang sanggup bergadai bergolok 6,000, 7,000 pergi umrah, 8,000 ke untuk dapat ganjaran tersebut. Dan ganjaran itu hanya bagi orang yang dapat ilmu, ya, ilmu bahawa berada di tempat tersebut sembahyang sunat lillahi ta'ala 100,000 kali ganda. Ataupun Masjid Nabawi berganda-ganda jugalah, ataupun di Masjidil Aqsa. 3 masjid je lah di dalam dunia ini yang direkomend untuk kita melawat. Baik. Apa lagi tempat lain yang ada barakah? Contohnya bila Allah memuji jugalah Masjidil Haram tadi itu. Ya, itu tempatnya, itu contoh. Dari segi masa contohnya setahun ada 4 bulan.
bulan haram tersebut. Jadi ideanya ialah agar bila kita lihat kepada 4 bulan tersebut, ya, 4 bulan tersebut, kita perlu mengambil cakna ataupun kita perlu sensitif, ya, sensitif. Ada orang yang dia tak kisah pun dia berada kat Mekah ke, dia nak menipu orang, dekat Malaysia pun dia nak menipu orang. Dah biasa menipu orang dekat Malaysia, dekat Mekah pun selamba dia menipu. Jadi sebenarnya kalau dia menipu dalam Masjidil Haram, ya, dia punya hukumannya itu lebih berat berbanding dengan dia menipu dekat Malaysia. Menipu tetap menipu lah, kena hukuman jugalah daripada Allah SWT sebagai dosa. Itu dari segi tempat. Dari segi masa, 4 bulan haram itu kalau berperang, ya, melanggar janji, maka ia berat. Ya, berat. Pasal sebenarnya bagi orang Islam beriman, bila dia lihat saja masuk bulan haram, ya, Rejab, Muharram tadi, dia akan lihat pada diri, alamak aku ni dah buat silap, adakah aku ingin teruskan pada bulan Rejab contohnya. Okay. Dan kita ada lagi hari lain, hari Jumaat, ya. Setiap minggu itu dia akan semak, oh sama ada saya ni ada baiki tak diri saya. Itu sebabnya bila kita baca surah Al-Kahfi, kita sebenarnya membaiki diri kita, ya. Paling kurang pun kita baca 10 ayat pada awal surah Al-Kahfi. Dan satu bulan yang Allah angkat sebagai bulan semak, kira pause sekejap, namanya adalah bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Selain daripada masa lain kita bercakap tentang 10 hari terawal daripada bulan yang raya haji tu, ya, Zulhijjah, ya, Zulhijjah. Jadi masa-masa ini, ya, mengapa ada sambutan lah, bukan cuti, ya, bukannya sambutan yang spesifik, tetapi ia adalah satu marker ataupun sebagai milestone penting dalam sebuah kehidupan sepanjang tahun. Itu spirit yang perlu ada pada orang Islam, ya. Bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Ramadan, dia bukan sekadar bulan biasa-biasa, kan. Dia adalah bulan luar biasa yang sepatutnya kalaulah teruk sangat perangai tu, janganlah masuk bulan Ramadan pun teruk perangai tu, ya. Dan apatah lagi bila Allah angkat, ada satu masa ganjarannya itu berganda-ganda 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi bagi orang yang bijak, kerana ada ilmu, dia merasakan bahawa kalaulah orang kata saya ni tak pernah pergi program motivasi, kan, saya ni tak tahu merancang macam mana, kalau dia dah mendengar ada timing setiap Jumaat, setiap Ramadan, ada Lailatul Qadar, poin-poin ini perlu dia rancang betul-betul. Perlu dirancang betul-betul. Dan rancangan itu perlulah berdasarkan ilmu jugalah, berdasarkan pada hadis Nabi SAW, berdasarkan pada panduan Al-Quran, agar apa? Kalau kita tak boleh berubah setiap masa, ya, menjadi better me pada setiap hari, paling kurang pun setiap Ramadan tu jadi better me, ya, jadi orang yang lebih baik, ahsanu amala, ya. Dan menariknya apa lagi? Kalau kita lihat pada malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, ada 2 perkara penting minimum, ya, pada Lailatul Qadar. Satu ialah malam itu siapa beribadah 1000 bulan, maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun. Maksudnya kalau tahun ini kita dapat CJ, ya, kita maksudnya dah hidup lebih 83 tahun. Campurlah umur sekarang. Umur sekarang pun taklah beribadah kuat sangat pun, kan. Jadi dia kira katakanlah umur 40, teruk sangatlah. Dapat Lailatul Qadar 83 atau 40 tu kira okeylah tu, kan. Dan kita target kita dapat lagi jumpa Ramadan. Itu sebabnya orang-orang dahulu dia nak sangat jumpa Ramadan, pasal orang smart dia macam orang berniaga lah, kan. Dia niaga sepanjang tahun, untungnya sepanjang tahun tu dapatlah 12,000, 1,000 sebulan profit, kan. Tapi ada orang dia target Ramadan tu dia pulun habis, dia dapat untung sebulan itu saja dapat 100,000. Jadi baik dia fokus kepada sebulan tu je, dapat 100,000. Contohlah, kan. Tapi 100,000 pada Ramadan tu bukannya tiba-tiba muncul sale pada Ramadan. Kenalah buat persediaan, buat marketing, buat study apa sebagainya. Tapi dia shoot dia punya database dia tu dan juga dia punya jualan itu pada bulan Ramadan. Jadi ini contohlah dalam bisnes. Jadi dalam kehidupan seorang Islam dia ada sifat itu. Dan sehingga kan Allah angkat Syahrul Ramadan
Bulan Ramadan itu alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan Quran. Kalau kita dah tahu dah Quran itu mentransformasikan orang Arab yang teruk perangai, gaduh, tak ingat bila dia tak puas hati, ya, bukan sekadar dia bergaduh mulut, bergaduh sampai bunuh, kan. Quran mengubah mereka. Kita boleh bayangkanlah, ya, bila kita berada pada bulan Ramadan, kalau kita gunakan persediaan betul-betul, ya, maka insya-Allah Quran itu akan mengubah kita. Arab degil boleh berubah, ya. Muhajirin Ansar, cuba kita bayangkanlah, Muhajirin tu orang Mekah, imigran, kan. Orang Madinah tu Ansar, dia dah ada kat situ. Aus Hazraj pun dia bergaduh. Ini pula dia nak dapat orang Mekah datang tak ada harta, tiba-tiba pula boleh dia bagi harta dia, boleh pula dia bagi keluarga dia, bagi rumah dia. So macam mana boleh berubah begitu, ya, yang asalnya mereka ni bergaduh sampai mereka ni muakhah, ya, mereka ni boleh bersaudara antara Aus dan Hazraj, disaudarakan oleh Nabi SAW kerana transformasi daripada iman yang muncul daripada Quran. Mungkin tak banyak, ya, mungkin tak banyak Ansar tu dapat ayat Al-Quran, ataupun orang-orang di Mekah itu yang dah lama Islam tu mungkin dapat banyak. Tetapi Quran yang beberapa ayat sahaja sudah mentransformasikan orang-orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari, kan. Dia sampai Nabi datang tu duduk rumah dia sanggup untuk bagi yang terbaik, bimbang sangat Nabi ni. Itu contoh-contoh bagaimana orang yang amat bermusuh, perangai teruk, tetapi bila datang Al-Quran, maka berlakulah perubahan. Maka dari hal itu, kita kena ada persediaan bagaimana menyambut bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran dan bulan puasa. Kalau ayat 185 tadi tu, awalnya tu pasal Quran, bahagian keduanya tu ialah pasal puasa. Kalau orang sakit ke, pasal orang yang bermusafir ke apa ke, tapi semua ketentuan Allah bagi puasa ini bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. So maksudnya apa? Maksudnya kalau kita rasa susah dengan puasa, memang susah pun kan nak puasa, bagi setengah orang yang bekerja ke, bagi orang yang membanting tulang ke, ya, ibu-ibu kat rumah nak puasa sambil nak basuh kain, nak sidai kain, nak masak apa sebagainya, nak bangun pagi buat sahur. Tetapi Allah kata ini adalah untuk yusra, ya, bukannya usra, untuk kemudahan. Mengapa jadi nampak untuk Allah nakkan kemudahan? Pasal bila kita bersusah-susah sedikit pada bulan Ramadan ini, kita akan bersenang-senang kemudian pada 11 bulan dan seterusnya. Ya, ini latihan, training lah, kan. Itu sebabnya kalau orang kawat tu, CJ kan, Coach Jamil, dia rasa macam susah juga awal-awal tu, kan. Tapi bila dah Allah bisa tegal biasa, Allah bisa tegal biasa. Yes. Jadi lepas tu dia jadi fit. Lepas tu bila kanan pusing, kiri pusing, dia dah biasa dah. Dia memang punctual berbanding dengan orang yang tak dilatih. Dan inilah yang berlaku pada bulan Ramadan. Latihan-latihan yang kita perlu bincang, ya, apa sepatutnya, mungkin sebahagiannya dah tahu dah apa yang patut dibuat, tetapi kita kena hidupkan roh Quran, roh solat, roh doa, ya, pada bulan Ramadan. Itu yang Allah bawa pada ayat 183 puasa, ayat 184 pun puasa, ayat 185 Quran campur puasa, ayat 186 doa. Tiga perkara ini rohnya itu perlu dibuat persediaan. Hari ini mungkin kita tak bincang secara detail, ya, tapi paling kurang kita tahu bahawa perubahan dan Ramadan ini memang real pada orang-orang terdahulu. Dengan Quran saja dia mengubah, apatah lagi Quran campur Ramadan. Pasal Ramadan ini dengan puasa ini menyebabkan kita ini kurang fokus kepada makanan. Kita tak sibuk spend masa banyak pada makanan, maka kita akan spend masa banyak pada makanan spiritual yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang bersyukur. Di akhir ayat itu, la'allakum tashkurun. Jadi ini sedikit perkongsian ringkas pada pagi ini sebelum kita berborak-borak. Dan bagi tuan-tuan yang nak bercakap, tekan butang untuk nak bercakap tu, tapi itu hanya untuk siapa yang update Telegram. Siapa yang tak update, maksudnya tak boleh nak request untuk bercakap tu lah. Okay. Baik, silakan CJ. La'allakum tashkurun. Tuan Fazrul, semoga-moga kamu menjadi bersyukur. Jadi antara yang kita boleh dapat kat sini, Quran tu turun untuk jadi petunjuk untuk manusia. Kita ni manusia lah. So kena ambil Quran sebagai petunjuk.
puasa itu turun, perintah untuk kita adalah untuk kita buat apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Tuan Fazrul, saya mencatat nota satu tentang 4 bulan haram, iaitu apa? Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Ni 4 bulan haram. 4. Jadi maksudnya kita kena ni lah, bulan-bulan ni kita kena semak. Kalau buat degil tu kena check balik pasal bulan-bulan ni bulan yang mulia kan. Ya. Dan kalau dah baik tu kena upgrade lagi sebelum menuju Ramadan. Ia tentang perubahan untuk nak jadi lebih baik. Yep. Di dalamnya ada barakah. Barakah itu apa? Kebaikan yang banyak. Ini kita fahami secara mudah. Dan barakah ni dia berada pada dua keadaan, bukan dua keadaan. Satu barakah di sudut masa, satu barakah di sudut tempat. Tempat tu kita tahu ada tempat yang barakah iaitu di Mekah. Yang kita nak buru sebab masa tu semua orang akan melalui masa itu. Jadi kita akan buru masa tu lah. Dan menariknya, saya ada catat nota juga ni tadi. Kita semak diri macam yang Tuan Fazrul dah sebut sebelum ni, semak diri harian, semak diri mingguan dan tahunan. Dan saya nampak bila kita tengok Al-Quran ini adalah satu hudan linnas, dia menjadi tools untuk kita. Bila kita nak semak harian, semakan harian kita itu adalah waktu solat kita, dan tools yang kita guna adalah solat itself, dan kita gunakan Al-Fatihah itu sebagai intellectual tools kita nak semak diri. Termasuk plus dengan apa? Ayat yang kita baca dalam surah tu, dalam solat kita. Sebab itu kita nak kena faham apa ayat yang kita baca supaya ia menjadi terus kita ni berubah. Itu harian. Kalau mingguan adalah setiap hari Jumaat, kita ubah diri kita, kita semak diri kita dengan surah Al-Kahfi. Surah yang lazimnya kita baca. Dan untuk tahunan, kita ambil satu bulan Ramadan, dan kita dah tak pilih-pilih ayat. The whole Quran adalah tools yang kita nak guna pakai sebagai nak semak diri kita untuk kita nak tambah baik diri kita. Dan menariknya tadi Tuan Fazrul gunakan analogi kawat. Saya sebagai bekas tentera, berkawat. Lepas tu dilatih dan dia bukannya bila habis waktu saya punya training tu, lepas tu dah tak guna dah kawat tu. Tak. Dia diguna pakai. Dia diguna pakai terus sampai seumur hidup lah. Sama juga dengan puasa. Dilatih puasa, memang dilatih puasa tu untuk 1 bulan yang wajib. Tinggal lagi, ia bukannya bila habis. Tak. Ia mesti dibawa latihan itu, lesson learn dia tu dibawa seumur hidup kita. Dan menariknya, dia akan ada sentiasa refreshment pada setiap tahun. Macam tu, Tuan Fazrul. Ini antara nota-nota yang buat masa ni saya dapat catat. Dan juga mungkin tuan-puan sahabat-sahabat kita ada juga mencatatkan nota pada ruangan chat kita, Tuan Fazrul. Ya, dan tadi ada Puan Nur Aiza kata nak bercakap. Jadi saya dah bagi allow speak. Kena unmute saja, silakan. Silakan Puan Nur Aiza. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya tertarik dengan kita punya perbincangan hari ini. Cumanya seperti yang Ustaz kata tadi, kita nak berubah ke arah yang berbaik pada bulan Ramadan ini. Dan macam saya kan wanita yang berkerjaya. Jadi kadang-kadang kita rasa macam seolah-olah di bulan Ramadan ini masa itu semakin suntuk Ustaz. Dengan kita bekerja, balik ke rumah menyediakan buka puasa, kemudian kita bersolat tarawih dan sebagainya. Sebenarnya itu satu cabaran bagi wanita yang bekerja seperti kami ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit motivasi kepada kami wanita-wanita yang berkerjaya ni Ustaz dalam menguruskan bulan Ramadan dengan sebaik ini untuk diri kami juga dan juga untuk keluarga, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Puan Aiza. Ini adalah soalan yang amat bagus. Praktikal pun sebenarnya pengalaman saya dulu bekerja daripada Shah Alam balik ke Bangi tu. Balik pukul 5.30 tu sampai Bangi pukul, kalau naik komuter waktu tu tak ada kereta lagi, sampai dekat pukul 8.30. Maksudnya ialah dah solat dekat tengah jalan tu untuk maghrib kan. Buka tengah-tengah jalan. Kemudian bila sampai ke Bangi tu dah pukul 8.30, pukul 9 gitu. Tengok orang semayang tarawih tu kecewa je kan. Tapi maksudnya lepas tu saya mengambil tindakan lah untuk buat sedikit perubahan.
Jadi mungkin Puan Aizah sama ada sempat sampai ke rumah awal ataupun ialah keluar pukul 4 setengah ke pukul 5 dan dah sampai rumah pukul 6, sempatlah berbuka puasa kat rumah, sembahyang dan sebagainya. Apakah yang boleh kita rancang, ya? Dia boleh rancang yang maksimum, ya. Tetapi kita lihat antara panduan daripada Nabi SAW berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kita cakap tentang Ramadan dan puncaknya itu pada Lailatul Qadar. Iaitu antara amalan yang perlu kita jaga terutama pada 10 malam terakhir. Pasal Lailatul Qadar kita tak tahu kan, 27 Ramadan ke, 25 ke, 23. Jadi apa yang perlu kita rancang, yang perlu kita jaga betul-betul, ya, ini daripada wacana Al-Quran baru ni pun, ya, yang dikongsikan, iaitu yang pertama, solat Isyak berjemaah. Solat Isyak berjemaah. Pasal solat Isyak berjemaah ini pahalanya adalah seperti menghidupkan setengah malam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah solat tarawih bersama imam sampai habis. Sampai habis, itu kena ingat tu. Maksudnya ialah kalau imam tu sembahyang 8 rakaat, 8 rakaat. Kalau dia 20, ikut 20. Kalau dia sembahyang witir, ikut dengan witir dia sekali. Ada setengah orang, dari dulu pun kadang-kadang sembahyang witir sendiri contohnya kan. Kata nak buat lepas ni lah, apalah. Tapi kadang-kadang tak buat pun kan. Ataupun ada yang kata, oh saya nak buat 8 je, saya tak ikut ID 20. Pergi cari tempat yang 8. Ya. Pasal apa? Dia syaratnya mengikut imam. Melambangkan kehambaan kita, ketundukan kita. Kita bukan hamba pada imam tu, kita hamba pada Allah, tapi ada ketua yang kita ikut. Tough sebenarnya, ya. Tetapi itu adalah daripada hadis perkara yang kedua. Dan yang ketiganya adalah subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Sehingga kan di kalangan ulama menyatakan, ya, dan Ibnu Abbas kalau tak silap yang dikut oleh Ustaz Fahmi baru ni daripada Jabatan daripada Menteri Agama lah, unit Menteri Agama. Dia kata bahawa kalau katakan orang tu tertidur malam tu tapi dia dah menunaikan solat Isyak berjemaah, tarawih bersama imam dan solat subuh berjemaah, orang itu menghidupkan malam. Dia tak baca Quran lain pun, dia baca Quran dalam solat. Dan sebenarnya memang hakikat Quran ini, puncaknya itu adalah ketika dalam solat. Kan? Di mana kalau kita dah tadabbur sekarang ni dalam sesi-sesi begini dekat Quran time ke apa ke, kita gunakannya masa solat kita itu, kita bercakap, Allah bercakap dengan kita bercakap dengan Allah, kita faham. Ya, bukannya kalau kita dengar ceramah, kita syok, waktu sembahyang kita tak syok. Itu bukan tanda seseorang itu mendapat manfaat daripada Al-Quran yang ditadabbur. Okey. Jadi, bagi Puan Aizah sebentar tadi, rancang begitu. Reserve energy, ya, nak penat macam mana pun, kerja ke apa ke, tapi pastikan 3 perkara ini dapat dijaga. Walaupun tak mampu untuk sembahyang tahajud panjang-panjang waktu malam, orang lain pergi masjid pukul 3 dah bangun, tak mampu pasal nanti besok nak kerja, tak apa. Ya, pasal kita be smart, ikut kepada hadis Nabi SAW tadi tu, ya. Kita buat 3 perkara ni. Nak buat ekstra, okey. Tapi jangan kurang daripada itu. Jangan pula sembahyang Isyak seorang-seorang. Solat tarawih buat sendiri, ya, ataupun sembahyang subuh lewat. Kan, pasal dah penat sampai bangun pukul 7 terlewat. Itu kita tak nak begitu. Jadi ini panduan dan insya-Allah kalau 10 hari terakhir itu kita isi dengan 3 perkara ini berdasarkan pada hadis Nabi tadi, maka orang itu confirm dapat Lailatul Qadar. Cuma kita kena ingat bahawa apa yang kita buat pada waktu siang itu memberi kesan kepada waktu malam. Apa yang kita buat 10-20 hari terawal Ramadan ada kaitan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang kita buat pada Rejab, Sya'ban, sekarang ni dah Sya'ban, persediaan yang kita ada, ilmu yang kita ada ni memberi kesan kepada Ramadan yang akan datang. Dan dengan formula ini, insya-Allah kita tidak mudah rasa kecewa kalau kita tengok orang lain memang iktikafnya panjang dekat masjid contohnya kan. Dia boleh ambil cuti sampai 10 hari. Mana mungkin, terutama bagi orang yang bekerja. Jadi ini sebagai panduan ringkas untuk Puan Aizah dan juga yang mendengar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama. Kita ada Umi sedang angkat tangan. Tadi saya dah on kan. CJ. Ya, baik. Terima kasih Puan Nurhaiza. Kita teruskan dengan Puan Umi di talian. Assalamualaikum Tuan. Ustaz. Dengar ke? Teruskan, kita dengar. Nak tanya untuk macam suri rumah pula kan. Bila
kita tak dapat nak pergi surau. Jadi nak terawih dengan imam tu berjemaah tu macam mana pula ya? Sebab nak dapatkan, nak jaga yang 3 tu. Itu saja. Baik, yang bercakap tentang jemaah tadi tu utamanya pada lelaki di masjid. Yang perempuan kalau katakan tak dapat datang ke masjid disebabkan PKP ke, disebabkan oleh jarak ke, ya, ataupun kenderaan ke apa ke, bagi perempuan dia ada excuse. Ya, ada excuse. Sebenarnya kalau yang dah bersuami, suaminya pergi ke masjid itu, maka apa yang suami itu dapat, dia dapat pada si isteri itu tadi. Ya, si isteri tak semestinya pergi solat berjemaah dekat masjid pasal aulanya adalah di rumah, kecuali tidak ada bahaya, tidak ada fitnah, maka bolehlah pergi ke masjid. Dan kalau katakan ada anak ataupun ada sesiapalah yang boleh sembahyang minimum 2 orang, maka salah seorangnya boleh jadi imam dan dapatlah sembahyang berjemaah tersebut. Ya, jadi ada 2 option tadi. Sama ada yang ada suaminya tu mesti pergi berjemaah dekat masjid, ataupun kalau dia tak dapat pergi pun dekat rumah dia berjemaah. Dan kalau dia suami dah pergi, dia tinggal seorang pun dia dapat pahala berjemaah tersebut. Dan juga kalau ada anak perempuannya ke, ya, dia jadi imam, ataupun ada anak lelaki dia yang tak ke masjid itu. Tapi kalau boleh galakkan lelaki pergi masjid, kecuali dah habis kuota lah tengok negeri kan. Kita tak tahu kalau wilayah dah makin luas. Selangor hari ni akan diumumkan. Jadi kita galakkan pasal seorang isteri yang mengingatkan kepada suaminya untuk pergi sembahyang berjemaah itu, pahala jemaah suami itu sekali untuk si isteri. Ya. Dan kalau katakan ada yang kata, oh saya ni belum kahwin lagi. Kan? Kalau belum kahwin lagi, maksudnya dengan mak ke, dengan kawan ke, kena usahakan juga. Pasal solat berjemaah ini memang dia dapat 27 ganda itu. Antara dia punya point dia ialah memang kita kena usahakan untuk dapat jemaah tersebut. Contohlah ya, kalau dekat RNR, kita kalau nak tengok tak ada orang, kita solat seorang-seorang je lah kan. Ya, tapi kalau nampak orang ada kat situ, kita kena, tak kenal pun kita kena panggil, dah semayang ke belum? Ya, jom kita berjemaah. Yang itu memerlukan extra effort, tetapi itulah yang melayakkan dengan izin Allah SWT kita dapat extra pahala itu tadi. Jadi harapnya kita lebih sensitif lagi tentang solat berjemaah. Dan sekarang ni lepas PKP ni, solat berjemaah ni dia punya roh ni makin lama makin hilang sikit kan, pasal dah penjarakan. Jadi orang ni sembahyang seorang. Tapi kita kena usahakan juga hidupkan balik sunnah ini. Dan insyaAllah kita doakan pada Puan Umi tadi untuk dapat pahala berjemaah. Dan bila dapat pahala berjemaah pada malam Lailatul Qadar, 1000 bulan. 1000 bulan. So bayangkanlah, kita 1000 bulan hidup, kalau 40-50 tahun ni pun nak beribadah siang malam pun susah. Ini Allah bagi package terus. Kan, sebenarnya ada kisah Bani Israel, salah seorang Bani Israel itu dia beribadah malam, dia beribadah siang pun beribadah. Jadi ada orang tanya tentang macam mana nak dapat pahala yang besar, maka Allah berikan surah ataupun Lailatul Qadar ini untuk menyaingi kepada Bani Israel tersebut. Itu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memang kena rebut yang terbaik. Tapi jangan dalam masa yang sama, ialah malam Lailatul Qadar ini, kalau malam itu orang itu berbuat keburukan, itu sebagai satu penghinaan yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih untuk dihinakan. Pasal apa? Pasal orang sepatutnya kalau paling kurang pun 10 hari terakhir tu janganlah buat benda pelik kan. Tapi kalau dia tak kisah, maksudnya ini memang hati tak makan saman lah ni. Yang kita doakan jangan kita jadi sampai tahap itu. Amin. Alhamdulillah, semoga terjawab persoalan Puan Umi, Puan Nur Aiza. Saya nak bacakan sedikit ya Tuan Fazrul, surah Al-Qadr daripada ayat 1 sampai ayat 5. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita hanya melihat daripada terjemahan saja, tuan-tuan dan puan-puan, betapa bila kita baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada terjemahannya, kita akan mula merasa satu kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita rasa betapa peacefulnya bila kita baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala bagi soalan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahu ke pasal Lailatul Qadar ni? Kita tahu ke? Dan Allah Ta'ala tanya dengan tujuan nak bagi peringatan kita supaya kita buka minda. Weh, apa dia Lailatul Qadar ni? Dan Allah Ta'ala beritahu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu khairum min, lebih baik daripada, tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Apa yang berlaku pada malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yakni malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya. Allah Ta'ala mengizinkan untuk para malaikat, menyuruh para malaikat untuk turun dan buat apa? Untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, sejahteralah sehingga terbit fajar. Ui, peaceful. Ini Tuan Fazrul, bila sebut tentang malam Lailatul Qadar, saya masa kecil-kecil dulu selalu dikongsikan antara cara nak kenal malam Lailatul Qadar ni, Tuan Fazrul, selain daripada malam tu terasa tenang, kita akan tengok pokok rukuk, pokok sujud lah, Tuan Fazrul. Ada komen tentang tu, Tuan Fazrul? Baik, sebenarnya bila cakap tentang wa ma adraka ma Lailatul Qadr, kan? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Sebenarnya Allah tanya dan Allah tak jawab bila, Allah tak jawab apa tandanya. Ya. Kan? Jadi maksudnya tak payahlah kita banyak beri perhatian kepada bila 27 ke 25 ke, kan ada orang cakap begitu kan. Saya lah tu. Ya, ya. Kalau boleh 27, alamak dah 27, kecewa betul lah malam tadi tertidur contohnya kan. Ya, ya. Tapi sebenarnya bila itu ialah asalkan kita ini betul-betul mohon pada Allah, dimudahkan dan buatlah 3 perkara tadi minimum, insya-Allah kita akan dapat. Dan kalaulah tak boleh sangat kan, solat jemaah tinggal, solat subuh tinggal, solat tarawih tinggal, banyakkanlah istighfar ketika bangun tersebut. Mohon Allah janganlah kategorikan kita ni di kalangan orang yang memang lalai melampau-lampaunya lah. Lailatul Qadar pula tertinggal semua perkara tersebut kan. Allah. Itu perkara pertama. Dan yang keduanya tadi bila tanda. Tanda tu dulu saya ada ingat kan, tandanya apa? Air jadi beku kan. Cari pokok mana pokok nak sujud ni kan. Lepas tu terbayang-bayang, oh pokok ni sujud kot. Pokok ni semua dia dibayangkan sujud walaupun dia tak sujud. Tak nampak sujud pun. Itu bukan tanda yang perlu kita cari. Ada dalam hadis Nabi ya, bercakap tentang perkara ni, tapi ia bukannya fokus. Yang Allah fokuskan dalam ayat ini ialah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi apa pelajarannya? Ialah kalau Allah dah tawarkan lebih baik daripada 1000 bulan, kita sebagai hamba kenalah merebut tawaran tersebut, pasal kita ni hamba yang banyak kekurangan. Kan? Bila ada banyak kesilapan, hidup kita berapa tahun, 60, 50, 40 tahun, 30 tahun ini, kalau dah banyak kekurangan, Allah tawarkan dia punya tebusan dia, penebusannya itu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau orang tu masih lagi tak nak rebut betul-betul, tak tahulah betapa degilnya orang tersebut, kan?
Jadi ini yang disampaikan, dan lebih daripada itu pada ayat yang keempat tadi. Cuba Coach Jamil baca balik semula. Tanazzalul malaika. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahul azim. Pada malam itu turun malaikat. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Baik, ada beberapa poin, banyak poin lah, tapi saya bawa 2 poin. Tanazzalul malaikatu warruh, iaitu berduyun-duyun malaikat turun pada malam tersebut, dan roh tu Jibril. Jadi ketua pada sambutan ulang tahun penurunan Al-Quran ini ialah malaikat diketuai oleh Jibril turun menyaksikan kepada orang-orang yang berbuat ibadah pada malam tersebut. Tapi jangan sampai dia tengok kita tengah buat masalah pada malam tersebut, memang kena laknat lah kan. Satu. Yang keduanya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kulli amr itu maksudnya segala urusan hidup kita pada tahun tersebut akan ditentukan pada hari tersebut, akan diberi assignment kepada para malaikat untuk buat apa pada tahun tersebut. Jadi, kalau kita pada malam tersebut itu, kita punya planning hidup kita setahun itu dimulakan dengan kebaikan, itu tanda bagus. Tapi kalau malam tu memang perangai tak tentu hala, maksudnya itu ada kaitan tahun ke depan ini, tak pastilah macam mana dia punya khabarnya kan. Jadi kalau katakan ada yang kata saya nak bisnes bagus, saya nak rezeki bagus, anak bagus, isteri suami bagus, keluarga bagus, kerja bagus, apa lagi, idea bagus, projek bagus, baguskan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau katakan apa aku kisah, biar saya je yang berusaha untuk dapat rezeki bagus, gaji 10,000, 100,000, sebenarnya orang begini dia tak berapa tahu, tak berapa bijak sangat. Ingatkan dia yang kontrol rezeki, tapi kita pun dah tahu, nampak jelas dah daripada COVID-19 ini bahawa Allah boleh dia buat apa-apa ketentuan dan Allah tarik, Allah nak bagi rezeki ke, anak ke, ilham ke, projek ke, apa sebagainya itu, dia sebenarnya keyword, passwordnya itu ada pada malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi itu sebagai satu motivasi kepada kita, kalau boleh kita punya planning hidup kita. Kita tak tahu. Allah je yang tahu kan, yang akan diberikan pada para malaikat. Tetapi cuba bayangkanlah bila malaikat berselawat dan memuji kepada orang-orang yang beribadah pada waktu itu, salamun hiya hatta matla'il fajr, dia berikan ucapan kesejahteraan, dia doakan apa sebagainya sampai fajar itu. So orang-orang ini kan recommended by malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Cuba kita bayangkanlah kalau dapat recommendation setahun daripada malaikat. Malam tu dia recommend, impactnya amr, kullu amr, urusan kita itu semuanya recommended salam daripada malaikat. Mantap tu. Sangat mantap tu Tuan Fazrul. Recommended by malaikat. Malaikat turun, tengok apa kita buat, persediaan kita, yang mana kita nak setahun kita tu, kalau kita ambil dari segi masa supaya senang nampak, setahun kita tu setahun yang penuh dengan bagus, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keuntungan, dan kita memang nak kena tumpukan malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila, yang kita tahu ialah kita kena pastikan diri kita buat bagus pada malam Lailatul Qadar. Bila tak tahu, then kita kena prepare setiap malam. Itu saja. Setiap malam prepare supaya kita dapat recommended by malaikat. Cerita recommended ni Tuan Fazrul, tak payah cerita malaikat dululah. Kalau dapat recommend daripada orang lain pun dah macam, dahsyatnya. Bayangkan satu orang, saya dapat recommend daripada Sultan. Dapat surat kepala warna kuning kan. Okey, ambil orang ni. Dah mantap sangat tu Tuan Fazrul. Itu baru level yang nampak ni. Malaikat, dan ini dia. Ya. Ya, teruskan.
Jadi ini perkara yang kita kena rebut, cara perubahan yang kita kena buat daripada sekarang untuk menuju Ramadan nanti insya-Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tuan Puan, suka mungkin saya tiba terlintas macam ni, Tuan Puan, kau jangan terlintas macam ni. Ayat dalam surah Al-Qadr ni, tuan-tuan dan puan-puan, diberi tawaran, Allah Ta'ala bagi tawaran, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apa yang berlaku pada malam tu diceritakan pada ayat keempat. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita nak tengok macam mana kita nak wujudkan rasa teruja tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok sekiranya sebagai contoh, bila kita tengok ada sales lah, contoh kan, ada tawaran harga pada satu-satu barang yang kita suka, kita jadi teruja kan, kita jadi seronok, kita nak study balik, saya teruja sebab apa, saya seronok sebab apa, jadi kita nak buat metod yang sama sebagai satu pencetus supaya kita boleh bawa keterujaan itu. Kita tengok pada ayat ni, kita nak rasa teruja dengan malam Lailatul Qadar. Ui, ini tawaran lebih baik daripada 1000 bulan. Saya buat satu contoh, saya sedekah malam ni, contohlah ya. Saya sedekah malam ni dan kena pada malam Lailatul Qadar, sedekah saya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ui. Kan? Ui. Apa? Macam mana nak buat dia? Mungkin tuan-puan boleh berkongsi dengan kita semua, macam mana nak buat bagi kita ni betul-betul teruja dengan malam Lailatul Qadar. Kita buka talian, tuan-tuan boleh angkat tangan dan sebab saya tak nampak, jadi Tuan Fazrul lah yang akan meluluskan untuk nak berkongsi tu, tuan dan puan. Puan Hamidah ada tak? Puan Hamidah, silakan Puan Hamidah. Kita ada 52 orang sekarang bersama-sama dengan kita. Adakah Puan Hamidah sedang berkongsi, saya yang tak dengar atau macam mana? Bukan, Puan Hamidah kena unmute dulu. Pasal saya allow to speak je. Tapi kena unmute dulu. Dah dengar? Okey, dah dengar. Okay. Saya rasa, ini saya punya cadangan lah. Tak berguna untuk orang lain sebab ini yang saya apply. Saya rasa kalau nak timbulkan rasa teruja tu ialah kita kena terus-menerus mencari ilmu, fahami apa maksud, kenapa kita kena puasa tu, kenapa kita perlu solat, semuanya kita kena upgrade supaya kita boleh nikmati proses. Baru kita tahu kenapa kita kena solat. Sebab kalau kita tak sentiasa bertanya dan cuba mencari ilmu untuk perbaiki diri tu, so kita tak akan jumpa apa point kita belajar ni, apa point kita solat ni, apa point kita berpuasa. So bila kita dapat ilmu, dia akan jadi satu kata, wow, bestnya sebenarnya puasa ni, sebenarnya banyak nikmat. So kalau kita try untuk upgrade, cari ilmu, saya rasa itu akan membantu sikit kot untuk timbul rasa terujanya tu. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hamidah. Satu perkongsian cara. Tuan Puan, sedikit yang saya dapat catat ni, Tuan Puan Hamidah, dia punya keyword adalah kita nak nikmati proses. Perkataan itu, menikmati proses. Berseronok dengan proses. Proses apa yang disebutkan sini? Proses solat, proses puasa, perkara yang kita usahakan tu kita nak rasa seronok. Cara dia macam mana? Antara yang Puan Hamidah cadangkan, yang being applied by her adalah tambah ilmu tentang tu. Cari makna, kenapa saya nak solat ni? Kenapa saya puasa ni? Kan? Dan kenapa saya nak kena buru malam Lailatul Qadar ni? Dia cari dan buat. Keyword dia adalah nikmati proses, berseronok dengan proses. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Puan Hamidah. Oi, Tuan Fazrul ada nak respon dengan apa yang Puan Hamidah kongsikan teknik dia tadi, Tuan Fazrul? Ya, betul. Sebenarnya berkaitan dengan ilmu lah sebenarnya kan. Kalau kita ada ilmu, maka insya-Allah kita akan dapat menghargai kepada proses itu sendiri. Kalau kita tak ada ilmu, dia lebih kurang kalau macam orang naik perumpamaan Ustaz Hasrizal selalu bagi, kalau dia ni banjir kan, dan dia perlukan bantuan, dan dia telefon kepada bomba kata okey, kami akan sampai dalam masa rupanya telefon habis bateri. Alamak. Habis bateri. Bila dia tak ada ilmu berapa minit akan sampai, dia akan rasa sepanjang dia duduk dan air makin meninggi itu, dia akan jadi lebih stres. Padahal rupanya bomba tu ada lebih kurang 2-3 meter je kat belakang. Dia tak boleh nak tengok dah pasal dah banjir kan. Ya.
Dan bomba tu pun tak boleh nak cari dia pasal tak tahu dia kat mana. Bomba tu boleh lah pusing-pusing kan. Tapi bagi orang yang dekat dalam dalam rumah yang banjir tu, dia amat stres. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu 10 minit ke 5 minit lagi bomba akan sampai. Dia tak dapat masa, tak tahu dan juga apakah reward ataupun apakah yang akan berlaku. Maksudnya dia sepatutnya dapatlah naik bot tu selamatkan dia dan akhirnya selamatlah dia. Tetapi kalau katakan dia tahu dah bahawa tuan 5 minit lagi tuan, saya dah nampak dah rumah tuan bumbung warna kelabu asap. Contohnya lah dia beritahu gitu kan. Dia kata betul rumah saya ni dah memang air sikit lagi ni. Kalau tidak saya mati ni. Tak apa. Saya 2-3 minit lagi saya sampai dah ni, dah dekat dah ni. Tunggu. Kan dia siap call lagi. Memang dia ada harapan. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak stres sangat. Dia akan melalui proses beberapa minit yang ada, walaupun 1 jam, dia akan cakap bahawa 1 jam ya. Kalau ikutkan sini dia naik, okeylah, adalah peluang. Dia sanggup tunggu 1 jam kerana apa? Kerana dia ada ilmu tersebut. Harapan. Dengan ilmu dia akan membina harapan. Dan inilah yang berlaku bila dengan ilmu kita akan bina harapan. Sebabnya bila kita beriman, orang yang ada ilmu dia akan dinaikkan beberapa darjat daripada orang beriman. Orang beriman dia dah ada harapan lah. Tapi bila dia ada ilmu, harapannya itu lagi mantap untuk dia mengamalkan sesuatu perkara. Dia nak puasa, dia nak baca Quran, dia nak solat, ya. Dia menikmati segala saat yang ada kerana ada makna di sebalik apa yang dia cakap, apa yang dia buat, apa yang penat macam mana pun dia ada makna. Makna tu yang berharga bagi seorang manusia yang akan menyebabkan dia tak stres, kan? Ya, jadi betul. Dalam hal ini bila kita ada program begini, kita bincang-bincang ini, ya, ada yang nak berkongsi, nak bertanya, ia adalah untuk membina makna daripada apa yang kita sedang buat. Tadabbur, tazakur Al-Quran adalah memberi makna. Allah tahu kita ini perlu memaknai hidup. Kalau tidak, kalau kita tak tadabbur Quran, kita tak faham Quran kan, kita tak faham mengapa saya buat itu, buat ini, mengapa Allah uji saya, mengapa Allah suruh saya puasa, mengapa Allah suruh saya bangun malam. Kita tak dapat makna itu, akhirnya walaupun bangun pada malam tersebut pukul 3, yang amat bermakna pada waktu itu biasanya orang pergi tandas je lah. Betul. Kan? Itu paling bermakna bagi dia. Pasal solat 5 minit. Apa kemaknanya ni kan? Nak ambil air sembahyang sejuknya, nak kemudian sedap katil empuk ke apa sebagainya. Tetapi bila kita tahu makna, apakah daripada makna baru ada nilai kan, nilai bahawa sembahyang pada waktu solat berjemaah isyak ataupun sembahyang bersama imam, Allah sedang mengganjari, sedang memberi saya Lailatul Qadar 83 tahun, lebih kurang 1000 bulan. Walaupun saya ni dulu perangai hodoh, tetapi Allah muliakan saya dengan amalan ini. So itu yang menyebabkan kita all out untuk bersama imam sampai ke hujung. Cari jugalah kan, rumah tak ada orang, kita cari rumah jiran, jomlah kita solat berjemaah. Kalau katakan boleh ke masjid, jom kita ke masjid. Yang penting dia tahu bahawa Allah sedang memberi hadiah kepada dia pada setiap masa. Masya Allah. Pentingnya ilmu, daripada ilmu membawa makna dalam apa jua yang kita buat. Tuan-puan, kita manusia ni adalah meaning driven creature. Tuan-tuan dan puan-puan. Meaning driven creature. Satu makhluk yang bergerak atas makna yang dia bawa. Okey? Sebab tu orang bila dia lost makna. Okey. Saya dah sampai sebab TV tu Hijrah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Fazrul dah sampai ke TV Al-Hijrah, so kita pun dah di hujung rancangan. Macam biasa, kita punya masa adalah bila sampainya Tuan Fazrul ke TV Al-Hijrah. Tuan, sebagai penutup kata, silakan. Baik, saya ucapkan selamat meneruskan kesungguhan tuan-tuan sekalian. Ajak lagi kawan-kawan untuk kita memaknai hidup dengan Al-Quran. Setiap hari paling kurang ada satu ayat yang kita tadabbur. Dan kalau boleh, untuk Ramadan ini jadikanlah ia sebagaimana kita bincang sebelum ini. Kalau pada bulan biasa kita nak satu ayat kita tadabbur, itu maksudnya 20%. Ya. Pasal apa? Pasal kan Ramadan 30 hari. Puasa 6 hari. 6/30 sama dengan 20%. 20%.
Jadi kalau kita nak dapat istiqamah tadabbur pada setiap hari ini satu ayat, 20%, kita kena target minimum 5 ayat kita tadabbur pada bulan Ramadan. Kalau kita dapat target begitu, 5 ayat setiap hari, insya-Allah kalau drop pun dia jadi 1 ayat pada setiap hari, itulah yang kita ingin laksanakan, harapnya agar hidup jadi lebih bermakna. Confirm insya-Allah bila kita tadabbur paling kurang 1 hari 1 ayat pada bulan biasa, kita tidak akan lelah dalam kehidupan. Kalau lelah pun, lelah kita bermakna dan kita boleh go on dengan hidup, tidak mudah rasa putus asa. Kita rasa macam saya ni dah tak boleh ubah lah cara saya menguruskan fizikal saya, intelek saya, emosi saya. Saya dah tak, kita tidak akan ada rasa give up. Pasal siapa yang dapat Quran, dia dijauhi oleh iblis. Bila jauh daripada iblis daripada perkataan balas, maksudnya putus asa, kita tidak akan dihinggap oleh putus asa. Hanya orang yang jauh daripada Quran, dekat dengan qarin bernama syaitan, orang-orang ini sajalah yang mudah untuk berputus asa. Bila kena ujian, dia akan rasa down. Ya, down itu biasa, tetapi down yang putus asa ini yang kita tidak mahu. Dan kita doakan agar tuan-tuan mungkin slot pagi-pagi begini, walaupun 1 ayat, 2 ayat ini kita dapat istiqamah. Dan kita ada satu lagi orang nak bertanya tu, Coach Jamil. Mungkin Coach Jamil boleh teruskan menjawab Puan Mizamat ni. Saya kena masuk dulu ke studio. Baik, silakan Tuan Fazrul. Terima kasih Tuan Fazrul. Baik, teruskan Puan. Saya sebab Puan Mizamat ya. Silakan Puan Mizamat ditanya. Ya, teruskan Puan Mizamat. Okay, tak jadi ya. Okay, tak apa. Apapun tuan-tuan puan-puan, terima kasih atas perkongsian pada pagi ini tuan-tuan puan-puan, Puan Nur Aiza, Puan Umi dan juga Puan Hamidah. Dua orang bertanya soalan, satu berkongsi idea. Tentunya apa saja perkongsian hari ini kita nak ambil ilmu itu dan kita nak usahakan mencari cara macam mana saya nak beramal dengan ilmu ini. Tuan-puan, setiap ilmu ini datangnya daripada Allah Ta'ala dan tentunya ilmu tu kita nak usahakan supaya ia berpatah balik, kita dapat redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ilmu supaya kita lebih mudah nak mendapat redha Allah Ta'ala. Baik, semoga kita jumpa lagi insya-Allah pada pagi esok, pagi seterusnya bersama dengan Tuan Fazrul lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.